Assalamualaikum, welcome back to my channel Ika Deli. So Alhamdulillah, pertama kali Ika nak mengucapkan berbanyak bersyukur kepada Allah. Dengan izinnya Allah, kita berada bersama-sama dalam sesi YouTube channel kita pada hari ini. Okay, so Alhamdulillah bersyukur, terima kasih Allah kerana Allah mengizinkan kita bersama-sama dalam sesi kita pada pagi ini. Okay, so terima kasih Allah yang maha baik kan. Okay, so di kesempatan ini Ika nak mengucapkan terima kasih semua subscriber Ika yang telah subscribe Ika punya YouTube channel ni. Terima kasih you all. Dan terima kasih semua yang banyak menyokong Ika selama ni, yang banyak orang kata ikut perkembangan Ika semua. Alhamdulillah, Ika doakan semoga you all yang banyak tolong Ika dan banyak apa orang kata support Ika. Semoga you all murah rezeki, panjang umur dan sihat. Alright, so tanpa bermasa lagi, kita teruskan dengan sesi YouTube kita pada ini. Apakah tajuk kita, ya Allah? Carilah rezeki yang halal. Okey, rezeki halal tu sangat penting. So, apa yang kita tengok sekarang ni, kita sebenarnya sudah berada di Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di fasa-fasa akhir zaman. Okey. So, kita sekarang ni dah berada di dunia akhir zaman di mana manusia kebanyakannya mereka tak mengenal soal mereka tak mengenal soal halal haram dalam mencari rezeki mereka. Kan, masya-Allah. Banyak yang kita lihat pada manusia akhir zaman ni, mereka mencari rezeki ni, mereka mencari duit kan, tapi mereka tak kisah soal halal haram. Contoh, ya Allah, contoh macam kita tengok mereka jual arak, kan, mereka tak kisah walaupun arak tu diorang dah tahu arak tu adalah haram, tapi mereka tetap menjual arak. Sebab apa? Duit. Ini semua duit kan. Sebab arak tu mendatangkan duit yang banyak kan. Sebab tu manusia dah tak kisah soal halal haram kan. Masya Allah, apa yang kita tengok kerajaan kita Malaysia pun sama, mereka tak mengharam tak ada orang kata buat haram terhadap penjualan arak. Sebab apa? Ia mendatangkan duit, cukai kepada kerajaan. Masya Allah, ya Allah, ya. Banyak lagi kan, banyak lagi. Contoh macam rokok pun adalah haram kan. Rokok adalah bisnes haram. Rokok, arak, zina, pelacuran adalah haram, kan. Lepas tu maksiat adalah haram. Lepas tu judi online, perjudian juga adalah haram kan. Tapi kenapa orang kata sekarang ni kita tengok banyak orang dekat dunia kita ni, nak dekat negara kita Malaysia, banyak mengamalkan bisnes-bisnes judi online kan. Pelacuran macam Bigo Live kan. Bigo Live mereka melacurkan diri dalam apps Bigo tu, awet-awet Melayu Islam kita kan. Mereka dah tak kenal soal halal haram dalam mencari rezeki mereka. Macam tu juga dengan bisnes vape dan juga flavor juga adalah haram. Masya Allah, betul ya Allah? Ya, betul. Kenapa vape dengan flavor haram, ya Allah? Vape flavor haram adalah disebabkan kerana ia adalah memudaratkan. Masya Allah, betul ya Allah? Betul. Apa sahaja perniagaan yang memudaratkan kesihatan pengguna, maka ianya adalah haram. Apa yang kita tengok, flavor dia tu ada mempunyai nikotin, kan. Bila nikotin tu masuk dalam paru-paru kita, ia akan menyebabkan kanser paru-paru kan. Sebab flavor vape tu ada bahan cecair. Okey, cecair. Nampak kan cecair? Bila kita tuang dalam kita punya vape tu, lepas tu kita hisap, nampak kita sedang menyedut cecair. So bila kita sedang menyedut cecair, so cecair-cecair tu akan meresap masuk ke dalam paru-paru kita kan. Bila kita dah lama-lama hisap vape, lama-lama paru-paru kita akan menyebabkan orang kata kanser paru-paru, ataupun barah paru-paru kan, kanser kuman dalam paru-paru. Nampak? Sebab cecair itu telah sebati dalam paru-paru kita semua. Sebab tu bisnes vape dan flavor adalah haram. Masya Allah, betul ke Allah? Betul. Ini kebenaran, bosku. Ini kebenaran kan? Ini kebenaran. Tapi kebanyakan kita tengok macam rokok pun haram. Sebab bila kita hisap rokok, dia punya bahan kimia tu adalah racun kan. Rokok dia punya dalam kandungan rokok tu ada bahan kimia. Bahan kimia itu mengandungi racun. Ada racun serangga kan, racun tikus, racun serangga kan, racun lipas, banyak macam-macam racun dalam kandungan sebatang rokok tu. Jadi kita sedang menyedut racun. Bila kita sedang menyedut racun, ia akan menyebabkan kita nanti mengalami masalah penyakit kanser paru-paru, kan, stroke, nampak kuman paru-paru kan, barah kan, macam-macam penyakit yang kita akan hidap apabila kita menghisap rokok dan menghisap vape. Jadi ia adalah bisnes haram. Sebab apa? Ia memudaratkan kesihatan pengguna. Jadi vape dan rokok adalah haram. Ya Allah, ya.
Masya Allah. Macam tu juga dengan arak. Arak pun bila kita minum arak, ia akan menyebabkan kita akan mendapat pelbagai penyakit. Kan penyakit kita akan jadi macam orang kata mabuk. Bila kita mabuk, kita akan bawa kereta laju-laju. Lepas tu kita langgar orang. Nampak bahayanya arak? Kan bahaya kita akan mabuk. Bila kita mabuk, mulalah kita bunuh orang, kita langgar orang, kita bergaduh. Sebab tu Allah mengharamkan arak. Kan? Allah haramkan arak, judi, rokok, vape. Sebabnya ia memudaratkan. Dia tak mendatangkan manfaat kepada pengguna. Masya Allah. Betul lah yang betul. Tapi apa yang kita tengok sekarang ni kan, apa yang kita tengok sekarang ni, manusia dia orang tak kisah. Diorang tak kisah kan? Diorang tak kisah. Nantak lah bisnes tu bisnes haram ke apa ke, lantak lah. Yang penting duit. Nampak manusia sekarang? Yang penting duit kan? Mereka hanya mementingkan duit saja. Nampak tak kita sekarang ni dah menjadi kepada hamba duit. Bukan kita menjadikan kepada hamba Allah. Kita menjadi hamba duit. Sebab itulah kita tengok sekarang ni macam-macam kes yang berlaku. Apabila kita makan sumber yang haram, macam-macam kes yang berlaku kan. Macam judi online kan. Kita makan duit judi. Duit judi. Judi kan banyak duit kan. Bila kita melabur kan, bila sekali menang dapat duit banyak. Nampak manusia dah tertipu. Ini semua adalah penipuan. Faham tak? Betul Allah, betul. Kita dah tertipu dengan dunia yang penuh tipu daya ini. Masya Allah. Ya Allah ya. Kan? Tapi manusia sekarang dah tak kisah halal haram bosku. Ya Allah ya. Diorang hanya mementingkan duit saja. Sebab nak kaya cepat. Kan nak kaya cepat, tapi dah tak kisah soal halal haram dalam rezeki mereka. Ini yang telah berlaku. Yang kita sangat takut sekali. Dah jadi parah dunia akhir zaman. Mereka nak kaya tapi tak kisah halal haram. Macam tu juga dengan orang yang apa tu. Sekejap kita stop dulu kita sambung balik. Orang yang macam mempromosikan marketing lucah. Contoh macam mereka jual jamu. Jual jamu kan, kita tengok sekarang ni founder marketing lucah. Mereka dah tak kisah soal halal haram dalam rezeki mereka. Mereka jual jamu, mempromosikan payudara mereka, mempromosikan tetek mereka, mempromosikan pinggul, bontot mereka, payudara. Tapi mereka dah tak kisah walaupun benda tu haram. Berdosa kan? Berdosa bosku. Sebabnya dia nampak dia promote marketing lucah kan, nampak tetek semua. Maka ianya adalah haram. Apabila kita mempromosikan marketing lucah, ia adalah haram. Masya Allah. Betul lah, betul. Tapi sekarang kita tengok founder pun dah tak takut dah. Dia orang tak takut dosa kan. Diorang tak fikir halal haram dah sekarang ni. Yang penting duit. Nampak? Ni semua duit. Faham tak? You all sekarang ni manusia kita dah berada di fasa akhir zaman. Manusia dah tak kisah soal halal haram. Masya Allah. Ya Allah ya. Yang penting kaya. Betul lah kan? Betul. Sebab itulah orang kata bahayalah kita ni sekarang ni. Bahaya kan? Bahaya. Kenapa ya Allah bahaya? Sebabnya apabila kita dah tak kisah soal halal haram, kita akan makan. Bila kita makan rezeki haram, ia akan berbentuk seketul daging. Bila kita bentuk seketul daging tu akan membusuk. Hati kita tu, seketul daging tu akan membusuk dan menyebabkan kita ni hati akan menjadi hitam dan mati. Bila kita makan duit haram ni macam rasuah kan. Rasuah pun haram. Bila kita makan duit haram ni, kita hati dah mati. Bila hati mati, kita tak boleh nak dengar kebenaran. Walaupun kita cakap benda tu benda betul, kita cakap benda tu haram, mereka dah tak nak percaya. Mereka tak nak percaya benda tu haram. Sebab apa? Mereka dah sebati dengan duit-duit haram ni. Kan hati mereka dah mati. Betul Allah, betul. Sebab tu bila kita nasihatkan mereka, mereka tak nak dengar. Masya Allah. Betul Allah, betul. Allah Akbar. Astaghfirullahalazim. Mereka dah tak nak dengar kebenaran ni. Sebab apa? Hati mereka dah mati. Telinga mereka dah pekak. Sebabnya makan duit haram guys. Sebab tu hati-hati guys. Jangan kita makan duit haram guys. Kan? Sebab tu lah orang kata biarlah tak kaya pun tak apa. Kan? Yang penting duit halal. Kan? Keberkatan tu yang penting. Rezeki yang halal. Walaupun kita tak masyuk kan. Kita jadi pelacur kan. Ni contoh. Kita jadi pelacur. Pelacur kan masyuk kan. Sekali mereka buat job kan. Sekali mereka buat job macam berzina kan. Melacur. Sekali mereka buat dapat RM1,000 kan. Kadang-kadang ada yang RM2,000, ada RM3,000 kan, hasil melacur. Tapi walaupun kaya raya, tapi duit tu duit haram. Kita kena faham kan. Sebab tu kita pentingnya makan duit yang halal. Bila kita makan duit haram bahaya guys kan. Anak-anak kita bagi pula mak ayah kita makan duit haram. Anak-anak makan duit haram kan. Allah takkan redha. Allah tak redha. Memang tak ada keberkatan kita makan duit haram. Bila kita makan duit hasil pelacuran tu, nampak kita susah kan. Duit haram, rasuah ke, pelacur ke, judi ke, arak ke, zina ke, vape ke, rokok ke kan. Apa-apa saja yang kita makan duit haram, kita susah nak mengaji. Kita rasa hati kita dah mati, susah nak mengaji Quran, susah nak berzikir, susah nak orang kata solat, susah nak tutup aurat. Sebab apa? Makan duit haram, hati dah mati. Masya Allah. Betul lah yang betul. Sebab tu kita tengok kebanyakannya founder marketing lucah kan. Kita tengok founder marketing lucah mempromotkan payudara mereka. Kita tengok diorang tak tutup aurat. Perhati tak? You all nampak tak kebanyakannya mereka tak nak tutup aurat? Sebab apa? Hati mereka dah mati guys. Kan Kita nasihat macam mana diorang tak nak dengar.
Diorang akan melenting bila kita nasihat. Sebab apa? Hati dah mati makan duit haram. Sebab itulah orang kata keberkatan itu penting. Kan biarlah tak kaya tak apa, yang penting halal. Lagi satu, jika nak beritahu you all, orang yang cari duit yang halal macamnya orang yang bawa Grab food, Food Panda. Kan orang meniaga-meniaga di bazar Ramadan, orang meniaga-meniaga semua. Kedai-kedai makan tu. Walaupun mereka mencari susah payah kan, mereka bersusah payah walaupun duit tu sikit, tapi keberkatan tu penting. Barakah, barakah. Kan. Lagi satu, kau dah baca buku tu tulis kalau kita cari duit halal ia adalah satu jihad. Jihad di jalan Allah. Bila kita cari duit halal, kita bawa Grab food, Food Panda, terpaksa berpanas-panas, kena hujan, kena matahari panas, kadang-kadang hujan semua kan, nampak. Tapi duit halal. Mereka sedang berjuang di jalan Allah. Orang yang cari duit halal ni kan. Masya Allah. Orang yang meniaga tu, ingat tak penat ke? Penat kan? Setiap hari pagi, bangun-bangun pagi, masak semua, penat, sakit pinggang, buka payung, buka table, buka meja, buka itu segala-galanya, buka, penat semua kan, basuh pinggan. Tapi kita kena faham, alhamdulillah, kita kena faham itu duit halal kan. Bila kita makan duit halal, nampak Allah berkat hidup kita kan. Mereka sedang berjuang, mereka sedang berjihad di jalan Allah. Sebab apa? Sebabnya mereka mencari duit rezeki halal demi untuk sesuap nasi untuk keluarga mereka, bagi keluarga mereka makan. Kan bagi mak ayah makan, bagi anak-anak mereka makan duit yang halal. Jadi mereka sedang berjuang di jalan Allah. Mereka sedang berjihad. Jadi Allah redha kepada mereka. Masya Allah. Dan Allah sayang mereka. Allah sayang kan? Allah sayang orang yang mencari duit yang halal. Ya Allah, ya, keberkatan tu penting. Keberkatan penting. Walaupun tak apa-apa nak masyuk, tapi halal. Masya Allah kan, halal. Halal tu yang penting. Barakah hidup kita. Kan, sebab tu kita penting cari duit yang halal, guys. Kan, biarlah tak kaya tak apalah. Yang penting halal. Ya Allah, ya. Daripada kaya raya, kan, kaya raya masyuk, tapi duit haram buat apa? Kan, tak ada keberkatan. Allah tak redha. Ya Allah, ya. Kan, kita takut kan. Kita takut. Ya Rob, kalau kita makan duit halal, apa yang akan jadi, ya Allah? Kalau kita makan duit haram, apa yang jadi, Allah? Kalau kita makan duit haram, kita susahlah nak beribadah dan Allah takkan terima ibadah kita. Ya Allah, ya. Astaghfirullahalazim kan. Allah tak terima. Kita punya sedekah lah. Kalau kita sedekah guna duit haram kan. Kita berjudi ni. Kita duit banyak ni. Kita duit berjudi. Hasil jual arak kita dapat duit banyak-banyak. Lepas tu berjudi kan. Duit judi kita dapat duit judi. Lepas tu kita dapat duit hasil jual wokok. Duit banyak ni, masuk ni. Lepas tu kita sedekah pula duit tu. Allah takkan terima sedekah kita tu. Ya Allah, yelah. Astaghfirullahalazim. Kita jual vape kan. Jual vape. Untung berjuta-juta hasil jual vape tu. Lepas tu kita sedekah pula duit juta-juta tu. Allah takkan terima kita punya sedekah tu. Ya Allah, ya kan. Berjudi bersama duit juta-juta. Lepas tu kita sedekah pula duit judi tu. Allah takkan terima duit kita tu. Sedekah kita tu Allah takkan terima. Masya Allah. Betul Allah, betul. Ni kebenaran bosku. Kan kita sedekah guna duit hasil judi, hasil duit arak, hasil duit vape. Allah takkan terima. Kita punya ibadah Allah tak terima. Kita punya sedekah Allah tak terima. Zikir kita Allah tak terima. Mengaji Quran kita Allah takkan terima. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya. Solat kita pun Allah takkan terima, guys. Ya Allah, ya. Sebabnya duit haram kan. Duit haram. Sebab tu pentingnya cari duit halal, guys. Masya Allah. Ya Allah, ya. Okay. Itu saja perkongsian Ika. Terima kasih all yang tengok Ika punya YouTube channel. Sebab itulah Allah kata keberkatan tu penting. Biarlah tak masyuk, tak apa. Yang penting halal. Lagi satu, Islam ni Islam ni tak kisah kita cari duit. Kan, Islam lagi suka kita mencari duit supaya kita dapat bersedekah kan. Tapi Islam tak suka benda tu benda haram. Kan, kita cari duit rezeki sumber yang haram. Islam tak suka. Islam lagi menggalakkan orang jadi kaya raya. Tapi biarlah cara yang betul, saluran yang betul. Kan, kita berniaga lah dengan betul. Kan, jangan kita berniaga duit haram, cara haram. Ya Allah, ya, perniagaan haram. Tak boleh semua perniagaan haram ni. Allah takkan redha kita, guys. Hati-hatilah kita manusia akhir zaman. Hati-hatilah kan. Janganlah kita makan duit haram. Janganlah cari duit haram, guys. Kan, dia punya sekejap saja. Harta dunia ni semua sekejap saja. Kat dunia saja. Esok mati kita tak bawa langsung harta-harta kita yang haram tu masuk dalam kubur. Kan, ya Allah, betul kan? Betul. Kita punya baju mahal ke, kita punya kereta besar ke hasil duit haram tu, rumah besar ke hasil duit haram tu, takkan masuk dalam kubur, guys. Tak masuk kan? Tak masuk. Yang masuk hanyalah amalan kita. Kan, kita punya rezeki yang halal tu yang akan masuk dalam kubur kita. Amalan kita, sedekah kita yang halal. Duit halal tu yang akan masuk dalam kita punya kubur ni. Masya Allah kan? Allah akan tanya kita nanti besok. Ya Allah kan? Allah akan tanya masa kat dunia ni kau apa? Kau macam mana kau dapat duit tu? Kan, macam mana cara kau dapat duit tu? Allah akan tanya besok. Kan, sebab tu hati-hatilah kita manusia ni cari duit haram ni. Allah akan tanya daripada mana sumber yang kau dapat ni? Kan, kat mana kau pergi?
Duit yang kau bawa ni kat mana kau belanjakan? Kan di jalan Allah ke tempat-tempat karaoke kau, tempat maksiat kau, kan? Tempat-tempat judi kau belanja duit ni ke tempat judi ke tempat karaoke kau, tempat-tempat JAO kau. Nanti Allah akan tanya besok. Satu persatu Allah akan soal. Sebab tu penting kita makan duit yang halal, alright? Masya-Allah, dan duit yang kita keluar tu ke mana Allah akan tanya besok. Kan, sebab tu kita kena perbanyakkan sedekah lah. Sedekah, tapi yang penting duit halal. Jangan sedekah duit haram, guys. Tak berkat sedekah kita. Ya Allah, ya kan? Kita sedekah duit yang haram tak berkat, bosku. Lebih baiklah kita sedekah duit yang halal, kan? Kita bagi orang makan duit haram berdosa. Berdosa, kan? Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun niat kita kata, dia kata, tak apalah orang tu, walaupun dia bersedekah, dia sedekah, tak apalah dia sedekah, kan? Walaupun dia berjudi, duit hasil judi dia sedekah, tak apalah, yang penting dia sedekah. Kan? Tak ada maknanya, tak ada makna, kan? Matlamat tak menghalalkan cara. Ya Allah, ya, kita kena mencegah ni semua kemungkaran ni. Tak boleh, walaupun judi tu duit banyak, kita sedekah duit judi tu tetap berdosa. Haram tetap haram, guys. Kita tak boleh menghalalkan yang haram. Ya Allah, yalah, kan? Masya Allah. Itulah saja perkongsian pada ni. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah yang bagi saya izin saya buat live pada ni. Terima kasih Allah, sayang Allah. Saya bersyukur sangat Allah bagi saya kebenaran. Ni semua kebenaran. Ni semua kebenaran. Okey, terima kasih ya Allah. Kita kena bersyukur kepada Allah sebab Allah bagi kita ilmu sebenarnya. Okey, yang penting cari duit halal. Alright, bye. Rezeki yang berkat itu penting daripada duit haram. Rezeki tak berkat, Allah tak redha. Bye semua. Assalamualaikum. Thank you tengok Ika punya subscribe. Jangan lupa tekan loceng dan juga jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Kring kring. Bye. Semoga you all dipermudahkan segala urusan dan semoga you all murah rezeki. Okay, cari duit yang halal. Keberkatan tu penting. Tak apalah meniaga ayak kau, meniaga murtabak kau, meniaga burger ke, tak apa. Yang penting halal, kan? Walaupun sedikit rezeki tu tak apa. Keberkatan tu penting halal. Jangan malu cari duit halal, kan? Yang kita patut malu duit haram, kita patut malu, kan? Jangan malu cari duit halal. Meniaga nasi lemak pun tak apa. Meniaga burger ke tak apa, tak malu, kan? Jangan malu. Yang kita patut malu, terjoget-joget kat TikTok, terjoget-joget kat Bigo Live, kan? Jadi pelacur, itu kita patut malu. Cari duit haram. Ya Allah, ya. Okay, yang patut kita malu ambil rasuah. Masya Allah, tu kita patut malu. Bye semua. Assalamualaikum.